Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merapatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya kita diberi kesihatan dan kudrat yang baik. Mudah-mudahan bersama-sama kalangan kita, terutamanya anak muda dengan sisi kuliah dan ceramah. Selain itu, kita tampilkan juga seorang pelakon dan pelawak, Saudara Fadil Ustaz Aidrus, seorang pendakwah yang disegani untuk menyampaikan kuliah duhanya pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz, tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita hormati pengurusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya yang kita kasihi tetamu kehormat yang sudi bersama kita pada pagi ini, Timbalan Datuk Bandar, seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa penganjur daripada Majlis Bandaraya Petaling Jaya sekalian yang telah bersusah payah untuk menjayakan kuliah kita pada pagi ini. Seterusnya muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita Allah izinkan pada pagi ini duduk dalam majlis ilmu, iaitu kuliah duha dan menjawab persoalan agama. Mudah-mudahan mengundang berkat dan rahmat dari sisi Allah, dan mudah-mudahan inilah setengah daripada saham kita yang mana akan kita tengok indeks keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi sebelum saya menjawab persoalan agama, kita ada ruang 15 minit untuk sedikit kuliah atau tazkirah duha. Kerana soalan saya dimaklumkan tadi ada lebih kurang 200 soalan pada pagi ini. Jadi insya-Allah kalau kita jawab dengan detail, kita akan selesai pada petang hari raya haji. Dah. Dia live ke skrin semua. Tak apa, kita buat secara reka-reka. Biarlah, maknanya atas bawah, rendah ke tinggi, kaya miskin, cari untung. Nabi kata barang siapa yang bersedekah, menderma, maka dia dapat pahala banyak di akhirat. Lalu seorang laki-laki yang miskin, dia kata, ya Rasulullah, untunglah orang miskin, dia boleh derma. Kami orang miskin nak derma mana? Nabi kata, mu ada mulut tak? Ada? Maka mu kata subhanallah. Kenapa? Nabi kata, siapa sebut subhanallah tamla'ul mizan. Orang yang sebut subhanallah sekali, bila ditimbang di neraca akhirat, bukan dacing, neraca pada akhirat, dia akan penuh timbangan pahala. Subhanallah walhamdulillah. Kalau sebut dua, subhanallah sekali, alhamdulillah pula sekali, tamla'ani, akan penuh dua timbangan pada hari kiamat. Maka orang miskin mana pun boleh sebut subhanallah walhamdulillah. Contoh, batu negeri dunia ni untuk cari untung. Untung mana? Untung dunia, untung akhirat. Jangan cari saja untung dunia, untung akhirat cari juga. Sebab kita duduk pada negeri ni lah, kita nak kejayaan dua dunia. Ad-darani dipanggil. Dunia-dunia ni kita nak untung, dunia akhirat pun kita nak untung. Nak untung, nak molek, nak cemerlang dalam dunia kita ni, kenalah kita ada ilmu dunia. Kita nak cemerlang pula dalam akhirat nanti, kita perlu juga kepada ilmu akhirat. Dua-dua ilmu ini mesti belajar di atas dunia ini. Lepas meninggal dunia, tak boleh belajar universiti dah, tak boleh dah belajar hukum tauhid semayang dan sebagainya. Sebab tu kita tak pernah jumpa lagi mana-mana ustaz yang buat kuliah di kubur. Kuliah maghrib di kubur. Kuliah duha di perkuburan Islam Ampang. Ada? Tak ada, mati dah. Allah kata wa alaisa lil insani illa ma syaa, dan seseorang itu dia hanya boleh berusaha masa dia hidup saja. Bila dia mati, balik awal. Tak boleh buat apa lagi. Apa yang dibuat masa hidup tu saja boleh. Allahu Rabbi. Maka kita kena ingat pagi ni satu perkara yang kita ada, yang ramai orang tak ada. Kita ada, ramai orang tak ada. Maka orang putih panggil apa? Take advantage. Ambillah kesempatan ini. Rebutlah kesempatan ini. Apa dia? Kita ada, orang lain tak ada. Iaitulah nyawa. Ramai ada saudara kita
yang sudah tidak bernyawa. Betul tak? Ramai mana dah hak belah ayah, belah mak, belah tok, belah nenek, belah moyang, belah sepupu, belah kawan sekolah pun ada yang sudah meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia boleh mengaji Quran? Tak boleh. Bila dia mati dah boleh tak sedekah? Tak boleh. Bila mati dah boleh tak mari kuliah duha? Tak boleh. Kalau boleh mari kuliah duha, tengok lari habis orang sini. Zombie mari. Nah, nak dengar kuliah duha, kita masih hidup, kawan kita sudah meninggal. Maka kalau kita tidak rebut peluang ini, kita jadi sama macam orang-orang yang sudah meninggal. Dia panggil mayat yang berjalan. Mayat yang berjalan maksudnya dia hidup tapi dia seperti mayat, tidak ambil kesempatan, dia tidak sedekah, tidak derma, tidak tolong orang, tidak buat baik, tidak semayang, tidak kenal masjid surah, seperti mayat dah. Jadi janganlah kita jadi gitu. Nampak? Al-hayyu la kal mayyit. Orang yang hidup tidaklah seperti orang yang mati. Kalau kita sama juga, balik awal. Bayangkan mak saudara kita yang meninggal dunia tahun lepas 2015, sudah 1 tahun duduk dalam gelap kubur. Sudah 1 tahun duduk dalam gelap. Kita baru seminit je lampu padam, bertepik melolong, black out. Abang, lampu padam abang. Nampak tak? Abang pun nak tidur mati. Baru 1 minit. Telefon TMB. Cepat. Telefon, WhatsApp, Instagram, monogram, kilogram, TMB. Cepat. 15 minit berlalu. Kenapa? Saya telefon 3 kali dah ni. Lah. PJ. Section 80. Ya. Tak mari-mari juga. 15 minit baru. Mak saudara kita sudah 1 tahun di alam barzah. Betul tak? Boleh call siapa-siapa tak? Dah boleh dah. Tak boleh. Kalau gelap. Kalau cerah, alhamdulillah. Pakai lampu mana? Lampu sekarang, lampu amal soleh. Kalau ada amal soleh, walaupun dia kerja panjat tiang, TMB, cerah kubur dia. Tapi kalau tak ada amal soleh, CEO TMB, gelap kubur dia. Faham? Dan anak-anak mari pasang tu atas alam dunia, dalam barzakhun. Nampak? Wa min waraihim barzakhun. Antara orang yang sudah mati dengan kita ada barzakh. Nampak? Allah Rabbi, kita masih untung ambil rebut peluang. Ni kat kalau kutip derma RM1. Kutip derma RM1. Kutip derma masjid, ada kan dia tengok tong derma masjid, dia tengok, dia semayang dalam masjid. Dia tengok, ni tong derma. Ada rata. Comel juga tong. RM1. RM1. Allah bagi dia hidup, Allah bagi dia kereta Mercedes, Allah bagi dia rumah semidi. Bagi bini comel, bukan saja comel, gemuk pula. Faham tak? Banyak dia bagi kelebihan. Bagi anak pula 6 orang. 2 orang ada kat Australia, 1 dekat South Carolina. Faham? 3 orang mengaji kat Jepun, seorang yang tinggal sini mengaji kat tahfiz. Lepas tu mak mertua pula senang, ayah mertua pula senang. Banyak kemudahan. Pergi rumah Allah, bagi RM1. Datuk Bandar, bukan sini lah, kat lain. Contoh. Maknanya aku bagi banyak ni, dia balas RM1 untuk rumah aku. Contoh. Kalau ikhlas tak ada masalah. Jadi kita rebut peluang. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi kata Islam perlukan sumbangan kerana kita dhaif. Sayyidina Abu Bakar kata, aku beri semua hartaku. Sayyidina Uthman pula giliran dia, aku bagi separuh. Mana kalau dia ada 1 juta harta Sayyidina Uthman, dia orang kaya, 500,000 untuk agama. Faham? Kita RM1. Kasut kita 600 lah. Beli kat Pavilion. Baju hacker 780. Seluar 600, ada nama kat pinggang. Jam apa benda hablok 73,000, bayar muka saja 18,000. Tapi derma RM1. Dan awak gua ni. Jadi kita rebutlah peluang untuk jadi orang yang untung di akhirat. Sekarang kita untung dah di dunia, kita nak untung di akhirat. Kita sekarang orang yang termasuk beruntung di dalam dunia. Orang senang dah. Jangan duk fikir kita orang susah. Ni semua ni orang senang belaka. Senang macam mana ustaz? Gaji saya tak banyak. Gaji tak ada kait dengan senang. Awak orang senang. Senang ke mana ustaz? Pakai Myvi je. Tak ada kait dengan kereta. Dan bukan orang senang orang banyak duit. Tu bukan orang senang. Tu orang banyak duit. Bukan orang senang orang kereta banyak 17 buah.
Nak, bukan. Tu orang banyak kereta. Belum tentu senang. Bukan orang senang orang ada rumah banglo, ada penthouse. Bukan. Tu orang ada rumah mahal. Faham? Orang senang ialah orang yang bila dia nak buat, boleh. Nak pergi kuliah Masjid Shah Alam, boleh. Pagi subuh ni aku nak pergi semayang di PJ, boleh. Malam ni aku nak pergi mahal tapi nak bagi RM50, boleh. Tu orang senang. Faham? Kita nak makan nasi balik ni kuliah lagi, nak makan nasi lemak, boleh tak? Boleh. Orang senang tu. Faham? Dia tak ada kait dengan duit. Nah. Kalau orang senang tu orang banyak duit, tak ada lah bunuh diri orang senang. No, di Korea CEO perkapalan, gaji saja bulan, harta dia saja, aset dia saja $1 juta. Tapi ambil tindakan tembok kepala, Smith & Wesson .38 atas kepala. Gaji berjuta-juta, duit berjuta-juta. CEO perkapalan di Korea. Bukan Portland, Korea. Nampak tak? Duit banyak, kenapa bunuh diri? Sebab duit banyak bukan makna senang. Nampak tak? Pernah tak kita tengok orang yang tidak ada harta, kereta buruk je. Nih, laki bini naik, anak lagi 3 orang, penuh duduk belakang, kacil. Dalam bonet ada lagi, tua-tua duduk dalam bonet. Maknanya, tapi boleh bergurau laki bini, anak-anak pula bersorak-sorak, sentiasa bergembira. Faham? Walaupun kereta buruk apa semua, nak miskin, tapi boleh gurau laki bini, anak boleh main atas kepala ayah, ayah boleh gurau dengan mak, mak boleh gurau pula dengan ayah. Allah beri dia kebahagiaan. Faham? Kita naik Mercedes S-Class. Faham tak? Bini duduk sebelah, muka macam beruk. Nak marah ke laki. Berkelari. Faham tak? Daripada semalam tak? Berkelari. Allah beri harta, tak beri kebahagiaan. Betul tak? Ada. Jabat agama kabar kita, dia berbalah saja sudah 7 tahun start pada awal kahwin. 7 tahun gaduh. Ada kes. Dalam masa 7 tahun tu tak tegur siapa. Bini ada dapur, laki masuk, bini lari. Bini pula duduk luar, laki mari, bini lari. Laki duduk ruang tamu, bini nak tengok TV, laki lari. Benci membenci. 7 tahun. Dalam 7 tahun tu 4 orang boleh anak berkelahi. Nampak? Tapi nak rakyat di sini, dia tidak ada kebahagiaan. Faham? Jadi jangan tengok bahagia duit. Baik. Maka untungnya kita masih hidup. Kita nak buat apa saja boleh. Kita nak baca Quran, 1 huruf 10 pahala. Paling kurang 10. 1 pahala ganda 10 kebajikan. Bayangkan orang yang baca bismillah. Dia siapa kat traffic light merah, dia pun baca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10 190. Nampak tak lagi? Tu bayangkan baru baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca Fatihah 156 huruf kali 10 Allahu Rabbi 1560 ringgit tak dapat dalam masa 1 minit baca 7 ayat surah Fatihah. Bayangkan orang yang baca surah Yasin. Tapi kita tak dapat kekuatan. Kita baca apa? Surah apa? Surah Kabar. Nampak tak? Kita ada kekuatan surah Kabar. Nampak? Surah Kabar apa? Berita harian untuk Malaysia. Sinar harian. Berita harian 80 muka. Sinar harian 60 muka. Utusan Malaysia 72 muka. Tidak salah, tapi tak ada pahala. Faham? Berita dunia je. Hak betul tu kita tidak baca, kekuatan tu tak ada. Nabi kata dekat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran selagi kamu masih hidup. Orang yang sudah mati tak boleh baca Quran, kerana datang Quran pada hari kiamat menolong kamu. Surat khabar dia datang tolong kita. Tak ada tolong, boleh baca tak salah, tapi jangan tinggal baca satu perkara yang boleh bantu kita. Nampak? Kan Nabi kata Iqra'ul Quran, man qara'al Quran. Ada Nabi kata man qara'al suratal khabari
Nampak? Yuqalu lahu barita haria. Nampak? Fa inna lahu sawabuha kaza wa kaza. Barang siapa membaca surat khabar begini-begini, pahala begini-begini. Tak kata pun begitu. Oh, kita 2 kali khatam sehari. Atas kata tu ada lagi silang kata. Faham? Nak bagi sesal kat malam ni. Bukan salah, tapi meninggalkan yang memberi keuntungan satu lagi, hak tu salahnya. Jadi kita biarlah untung 2. Dunia kita tahu, akhirat pun kita tahu. Dunia kita berniaga dapat untung, akhirat pun kita ada bisnes juga dengan Allah. Ada main MLM juga dengan Allah. Skin cepat cahaya juga dengan akhirat. Hak tu tijaratan lan tabur. Yang garanti untung, tijaratan lan tabur, tidak akan rugi dulu, kini dan selamanya. Kita tahu, aku balik Mekah ni lah. Aku dapat pergi Mekah 2023. Balik Mekah ni aku nak start pergi masjid. Okey lagi niat lagu tu. Tapi 2018 KO. Nampak? Takut mati lagu tu. Aku lepas raya haji ni, aku nak start dah pergi masjid malam-malam. Siang aku kerja. Start lepas raya haji, nak pergi masjid. Petang raya haji mati, langgar di lembu. Nampak tak? Lembu mengamuk, tu imam salah sembelih dengan tepalakan parang, pedih, tum langgar. Meninggal dunia. JKK. Contoh. Jadi, sekarang juga kita buat yang terbaik. Mati bukan macam rock-tag. Ambil untung lah. Ambil peluang lah. Kerana mati macam rock-tag tak apa. Pasal apa? Rock-tag boleh nampak. Faham? Kita nak pergi jalan, nak balik kampung, waktu nak balik raya, nak balik mana Kulai, ni nak balik Aitang, waktu nak balik Temeloh. Suami dia start kereta gong 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 gong. Wira. Bini masuk dalam kereta yang dia tengok rotek. Tak perasan, takut mati. Bini dia pun keluar tengok kat depan. Faham? Bini pun tengok kat luar. Bini dia pun kata 37634 37634 bang. Shell. Bini dia baca hak tu. Hak katalog stiker hak tukar minyak hitam. Faham? Bini pun satu hal bodoh rasa tengok rotek. Faham tak? Dia pergi tengok hak minyak hitam tu tukar selendar. Bukan hak tu rotek hak ni bawah ni. Bawah. Okey. Lambat lagi bang. Betul dah bulan ni 2006 tahun ni 2016, tapi bulan Disember 37 hari bulan Disember. Jadi sekarang baru bulan Ogos. Okey, naik. Rotek kita ada tak? Ada, cuma tak nampak. Betul tak? Rotek ada. Umrah sudah ditulis. Kita duduk 4 bulan dalam perut mak. Allah kata uktub umrahu. Tulis roteknya. Faham tak? Tempoh hidup tulis dah. Tapi kita tak nampak. Kalau nampak senang. Halo kali. Halo. Waalaikumsalam. Malakul maut. Ya. Saya ni Cik Mat bin Ismail. IC gini. Duduk PJ. Bukan, timbalan baru timbalan baru. Bila meninggal saya? Meninggal 31 Ogos. 31 Ogos. Nampak tak? Senang lagu tu, tak keluar rumah dah timbalan. Betul tak? Duduk dalam rumah subhanallah. Tak layan benda lain dah. 3 hari ke 3 masa. Tapi tak tahu, sedar-sedar mati. Kalau dulu senang. Mati tengok nenek kita, tok kita dulu, tinggal kulit dengan tulang, 4 bulan atas tikar. Betul tak? Tak boleh bangun. Baru nak meninggal, duduk atas tikar dulu. Cucu balik, abah balik, mak ngah balik, maklum balik, alang balik. Kena balik 3 kali balik, tak mati juga. Tok Imam kata baca Yasin dah, tak mati juga tu. Saya baca 3 kali dah Yasin, tak mati tu. Susah nak mati dulu. Lalah Tok Imam meninggal, balik baca Yasin, langgar 5 lepit. Tak lagi. Ada dulu learning. Kalau Tuhan nak ambil sekelip mata tengah bawa motor, jatuh gaung. Kalau nak lah suami isteri, laki bini meninggal tak mutu.
langgar di lori ikut belakang. Kalau Allah nak satu keluarga dalam kancing 5 sekeluarga, lagu tak habis lagi, semua sudah menjadi mayat. Betul tak? Kalau Allah nak sebuah bas, jatuh kau 40 orang dengan dereba KO. Kalau Allah nak ramai lagi, kapal terbang. Nak tengah relax daripada Amsterdam nak balik KL. Betul tak? 777 relax. Atau WhatsApp, selfie apa semua. Hak tidur. Dia naik ke bawah, peluru berpandu. Ukraine kata Rusia, Rusia kata Ukraine. Bang, siodum. Jatuh jadi cok kodok habis. Betul tak? 300 orang. Kalau Allah nak dalam relax. Kalau Allah nak juga tak jatuh, hilang dalam radar. Orang ni kata Lautan Hindi, orang ni kata Teluk Benggala, orang ni kata South Afrika, orang ni kata Vietnam pula. Nak, lala tak ada kubur, tak ada apa. Kalau Allah nak. Jangan main-main. Bukan kata sakit banyak. 70 ke 80 tak. Dulu tahun 80-an kita tengok orang sakit jantung, umurnya 50. Tahun 90-an sakit jantung, umur 40-an. Tahun 2000 milenial sakit jantung 30-an. 2010 baru ni 24 tahun meninggal dunia serangan pertama jantung. Terbaru 2015 budak umur 19 tahun meninggal dunia serangan jantung. Betul tak? Tak boleh bayar dah. Allah nak meninggal. Kalau kita dah nak cari untung, maka tidak ada modal. Tak ada modal, balik awal. Kadang-kadang balik makan malam ni, menyandar 2 kali kat sofa, kerah. Menangis bini. Tok Imam tanya esok, Datin macam mana Datuk meninggal semalam? Saya balik makan malam dengan VIP. Saya dengan Datuk masuk dalam rumah. Datuk duduk dekat sofa, tengok Rio terjun papan anjal. Saya pergi ke dapur untuk basuh tangan. Saya dengar Datuk 2 kali batuk. Saya terus masuk dalam. Datuk sudah mampus. Jangan main-main. KO. Datin kata duduk kat dapur dengar 2 kali batuk. Tengok dalam, lalak dah mata. Faham? Jangan main-main. Mati terus. Modal tebal, beres. Tak ada masalah. Di mana saja pun boleh mati, tak? Modal tebal, modal banyak, kad kredit banyak, kad kredit baca Quran, hak selawat, hak zikir, derma anak yatim, banyak kad kredit. Tahu tak? Hak tak ada witi, balik awal. Masuk dalam tu, nak balik. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Bila masuk dalam kubur, mayat kata, ya Allah, boleh balik semula tak sekejap? Nak duduk PJ semula. Orang kata saya tak nak duduk dalam kubur gelap, nak duduk Shah Alam semula. Orang kata saya nak duduk TDI semula. Malaikat kata korok kerimu, tak boleh duduk situ. Duduk situ lah. Berapa kali mu nak hidup, Raja Fir'aun besar pada mu, sekali aku bagi. Mu siapa? Who are you? Man anta? Faham? Nabi sekali, tak boleh balik dah. Jadi inilah modal kita. Walaupun kita tak hebat mana pun nisbah ke dunia tapi kita hebat lagi pasal still life, masih bernyawa. Nak sedekah boleh, baca Quran boleh, tolong orang boleh. Belajar jadi orang baik. Ambil peluang daripada peringkat tinggi, sama ada mu Perdana Menteri ke, Agong ke, Sultan ke, Timbalan Perdana Menteri ke, Timbalan yang kena pecat ke, siapa saja, ambil peluang jadi orang baik. Itu je. Hidup jadi orang baik, mati jadi orang baik. Bila mati jadi orang baik, maka selamatlah kita. Nampak tak? Jadi insya-Allah, mana apa benda ni? Kita akan jawab soalan pula. Pasal soalan tadi ada lebih kurang 200 soalan, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit tazkirah tadi memberi peringatan pada diri saya dan hadirin hadirat semua. Mana kertas soalan? Ni dia pula jamin ke? Allah Rabbi, dia ni. Waalaikumsalam. Duduk. Mana kursi? Budak ulu ni. Assalamualaikum semua.
Ustaz mau tunggu aku datang Pegang janggut boleh Ustaz? Dalam wayang boleh. Okey Ustaz, saya naik ni bawa harapan diorang ni semua. Diorang ada bawa soalan-soalan ni Ustaz. Allah. Soalan dia pun kadang-kadang takut saya nak baca Ustaz. Ni soalan pertama Ustaz. Terus soalan dulu. Terus baca soalan. Terus soalan Mari baca soalan kita. Terus soalan Ustaz. Nak bagi ceramah macam dari macam mana mari? Saya daripada rumah tadi Ustaz pagi. Ya tak? Ya, alhamdulillah. Tak pergi disco semua tak. Kasut macam roller blade kasut. Ni tekan ni boleh keluar tayar ni Ustaz. Ni. Ni hak pijak ada lampu ni. Oh tak ada. Lampu tak ada. Bil kena potong Ustaz. Tadi Ustaz cerita pasal TMB bil kena potong. Alright. Mari soalan. Mari dengan kawan. Dia rumah di mana? Rumah saya depan ni Ustaz, Kota Damansara. Kota dekat ya. Dekat ya. 2 kali tol ya. 2 kali tol Ustaz. RM2.10, RM2.10, RM4.20. Nanti saya claim Okey. Ini Ustaz soalan dia. Saya tak tahu soalan ni daripada siapa. Dia kata apa hukum lelaki pakai pakaian ketat? Seluar ketat, contoh macam orang-orang badan sadar Ustaz. Sebab tu saya tak sadar sangat. Saya macam ni je. Baik. Soalan daripada pertanyaan yang pertama, hukum laki-laki pakai ketat. Dia perempuan sebenarnya. Tak usah kata laki-laki, orang perempuan boleh pakai ketat. Ketat mana pun boleh. Sebab Islam ini dia boleh dulu, tak boleh di belakang. Dia ada sebab jadi tak boleh. Semula-mula boleh dulu. Boleh dulu. Macam makan, boleh dulu tapi kalau makan yang curi baru tak boleh. Betul? Tak. Betul. Minum boleh dulu. Tapi minum sampai pecah perut, sampai sakit tak boleh. Lepas tu Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan melampau-lampau. Jadi jangan tu di belakang. Jadi kalau nak pakai ketat, silakan, boleh. Nampak? Laki-laki boleh pakai ketat, perempuan boleh pakai ketat. Tapi jangan sampai tempat yang tidak boleh kita duduk di situ. Jadi kalau orang perempuan pakai ketat di hadapan suami dia tidak ada larangan. Betul? Nah, awak dengan isteri awak tak ada aurat. Mana tidak ada benda yang haram awak tengok. Betul? Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau gitu baik tak payah pakai baju Ustaz tak? Dia rumah okey tak pakai baju? Boleh. Suka ramai ke tak pakai baju rumah? Nampak. Awak saja duduk dalam rumah, isteri tak ada apa dia tak pakai baju, duduk goreng ikan. Cuma jangan merecik minyak panas je lah. Dia gitu. Sebab apa? Sebab suami isteri tidak ada aurat. Jadi awak pakai ketat, awak mula-mula isteri awak. Contoh, perempuan. Betul. Isteri ni kalau duduk dalam rumah ke duduk di luar? Isteri dalam rumah. Rumah dulu, baru keluar. Betul. Daripada dalam keluar. Jadi asal boleh pakai ketat tak dalam rumah? Boleh. Nak keluar baru tak boleh. Betul. Sebab dilihat oleh orang yang tidak membayar mas kahwin. Akak tu catat Ustaz. Dia catat dekat ni sampul surat. Tak ada dakwah pun dia saja je dia buat ni. Dia tak ada dakwah, dia buat seolah-olah dia rajin sangat. Dia dah betul. Kak tapi akak bagus kak. Jadi bila laki-laki hukumnya perempuan bila di khalayak ramai memakai pakaian yang membekaskan bentuk tubuh dilihat oleh orang yang tidak harus melihat, maka hukumnya haram. Jadi yang lepas-lepas muslimat ada pakai ketat, kita istighfar pada Allah. Faham? Allah tak heran kita buat silap pasal kita lemah. Allah heran kenapa kita tak mau minta maaf. Tu saja. Jadi laki-laki pakai ketat. Ulama jawab, di luar rumah hukumnya makruh. Tidak haram sebagaimana wanita. Kenapa ada perbezaan? Perempuan di luar rumah ketat haram, laki-laki itu ketat tidak haram, makruh sahaja. Kerana tubuh badan laki-laki tidak sebagaimana tubuh badan perempuan. Jadi maknanya lelaki boleh pakai ketat? Bukan boleh, makruh. Lebih baik pakai longgar. Tapi kalau pakai ketat tidak haram, melainkan nampak bentuk alat kelamin baru haram. Jangan pakai alat luar nampak alat kelamin, jangan. Tak pakai. Macam seluar racing. Kat peha dia okey, makruh. Tapi tengok depan balik awal. Nampak tak? Tengok depan balik awal. Jadi haram kalau nampak bentuk Angry Bird. Dia gitu. Ni kamu tanya aku jawab. Dia gitu. Pasal perempuan body dia masalah. Body dia masalah. Tuhan buat daripada jenis apa pun, bangsa apa, kalau perempuan dia full attraction dia panggil. Lamborghini dia panggil. Lamborghini. Tak kira lah Melayu ke, Boyang ke, Bugis ke, Jawa ke, Bangladesh, wanita Lamborghini.
Maksud apa jenis itu benda? Lalu memang nak tengok belap cantik lah. Semua pak seksi. Oh gitu. Semua pak seksi. Side mirror lah awak. Betul tak? Betul. Side mirror seksi, tombol gear seksi, steering seksi, pedal shift dia seksi, meter lagi seksi. Oh, Ustaz bahaya ni Ustaz nafsu dengan kereta lah. Itu makna perempuan. Betul tak? Betul. Kalau kata hok gini hok macam ni Afrika hitam beletung. Berebut orang masuk Minang. Betul tak? Betul. Pakai rupuk kat sini. Jadi batulah dia badan dia lagu tu Allah tak beri dia pakai hingga nampak betul badan lain pada suami dia. Dia jadi nak pesan lah balik ni jangan ambil rumput jadikan kain kakak semua. Allah Rabbi. Boleh Ustaz. faham lagi. Faham. Dia tu dah faham tadi siapa bagi soalan pakai ketat tu. Biasalah bila yang tapi ada benda yang perempuan mesti kena pakai ketat kalau keluar rumah. Ada juga. Apa benda pula tu Ustaz? Keluar lalang dia pakai ketat lah tu. Pakai longgar jatuh. Jalan jatuh. Jadi malu kat orang. Tu boleh pakai ketat. Baik. Okey, itu dia soalan jawapan daripada Ustaz. Ringkas tapi bagus jawapan dia. Ini Ustaz, soalan yang kedua. Boleh kita teruskan Ustaz? Boleh. Dia katanya, salam Ustaz, saya ni pembuat printing stiker. Apa hukumnya kalau saya print stiker berkenaan dengan agama lain? Contohnya dia print stiker untuk Jesus, dia kata, untuk agama India, dia kata. Jadi apa hukumnya kalau dia ni Melayu, Islam? Dia begini, Allah tempatkan kita di dalam dunia ini macam-macam bangsa, macam-macam budaya dan macam-macam kepercayaan. Maksudnya agama. Batu Malaysia ada India, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada Islam. Ada benda yang kita boleh bergabung beramai-ramai. Ada benda yang kita tak boleh ganggu orang. Kita nak main badminton dengan orang Hindu boleh, tapi bila orang Hindu pergi sembahyang jangan ganggu. Kita nak kacau, ini tak boleh lah, ini kita, ini tokong, ini tak boleh letak sini, kita letak sini. Jangan. Agama orang jangan ganggu. Orang Hindu pula tengok orang Buddha, dia cat warna kuning dia punya berhala tu. Lepas tu orang Hindu kata saya tak suka kuning, buat itu sikit warna biru sikit. Jangan ganggu, itu agama. Tapi kalau orang Buddha dengan orang Hindu nak partner dalam bisnes, itu boleh. Ada benda yang tak boleh, ada benda yang boleh. Nampak? Macam kita lah, ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp tak? Okey, ada benda yang kita boleh bergurau. Bergurau. Ada benda yang boleh. Rumah tangga awak, saya tak boleh campur. Walaupun awak dalam grup WhatsApp saya awak saja. Boleh. Tapi anak awak pula saya nak condemn, tak boleh. Jadi ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Jadi berkait dengan agama orang, kita tak boleh. Kita hanya boleh lihat. Kita jangan campur. Faham lagi? Lihat. Boleh. Nak pergi tengok orang Hindu semayang di Batu Kek, boleh. Jangan ganggu, jangan campur. Tengok. Macam ni. Macam ni. Tanya boleh. Jadi bila kita nak promote, jangan kita promote. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita tak betul, kadang-kadang kita buat penambahan menyebabkan jadi salah. Nampak? Jadi lakum dinukum waliyadin. Ada ayat Quran kata kalau dalam bab agama ada benda yang dia agama dia kita jangan ganggu, dan kita agama kita dia pun jangan ganggu. Tapi ada benda pula kita boleh berjual beli. Orang Hindu duduk rumah kita, kita tuang sewa, boleh. Orang Kristian pula kutip derma pasal nak buat rumah anak yatim, kita boleh bagi. Nampak? Ada benda yang tak boleh. Dia kata pasal cross ini sudah patah, dia nak buat satu baru punya, minta sumbangan ayah haji, itu tak boleh. Masalah agama tak boleh. Masalah untuk umum, untuk orang susah boleh. Gitu dia. Jadi faham-faham lah. Tengok apa benda stiker dia. Tengok kalau dia cok stiker macam faham tak? Faham Ustaz? Ya ke tak? Nampak bengong. Bengong itu muka. Suka korang. Okey Ustaz, tak apa Ustaz. Tapi macam mana pula kalau dia print stiker macam gambar perempuan seksi yang letak kat tank tu? Allah Rabbi, dia ginilah. Bila kita nak buat stiker, kenapa kita nak letak gambar perempuan seksi? Tarikan orang nak beli RM2 perempuan seksi. Mana? Orang perempuan seksi tu buat kat tank, sesuai tak?
Tak tahu. ke bodoh letak kat tank itu. Kawan tu dah tak pakai baju letak kat taki minyak pula. Nampak tak? Lepas tu kat minyak belakang letak gambar orang kecil. Jadi macam nak apa sihat otak. Kan nampak. Jadi benda ni asalnya kalau orang, kalau gambar yang seksi tu gambar kakak awak, awak suka dah orang jual kedai stiker? Oh, tak suka Ustaz. Bila awak tak suka kakak awak, jangan buat gambar orang lain. Baru kita ni tidak selfish. Penting diri. Selfish tak salah, selfish tak bagus. Bila kena anak beranak kita marah. Anak beranak orang penuh kita gambar, kita letak, kita post, kita like. Nampak? Jangan penting diri. Orang lain pun gitu juga. Jadi dalam Islam jangan bubuh gambar-gambar yang boleh merosakkan minda kanak-kanak dan sebagainya, merata-rata tempat. Kan kita ada peraturan. Peraturan itu dalam Islam dipanggil ad-din, agama. Cara kita hidup kena ikut peraturan. Kalau tak mau ikut peraturan, jangan duduk dumpang harta orang. Tak boleh. Betul. Saya pergi rumah awak. Nah, okey, awak kata, masuk tak? Masuk. Saya masukkan kasut. Kapek baru beli. Awak baru beli kapek RM80. Maiding. Contoh, saya pijak dengan kasut. Awak kata, Ustaz, kasut tak boleh masuk. Kasut saya punya suka. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Rumah awak. Maka kita duduk dalam dunia. Dunia milik siapa? Allah. Bukan PM-nya, Allah punya. Hadza ardomikun, ini bumi ni Allah punya. Bila Allah punya, kita kena ikut dah peraturan dia. Kena ikut Ustaz. Jangan kita je orang kena ikut peraturan kita. Kita tak ikut peraturan Allah. Nampak? Orang panggil sombong, bodoh sombong. Dia panggil. Alhamdulillah, nasib baiklah saya beli stiker saya semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dia tak semesti bismillah, tapi nak letak gambar boleh. Janganlah gambar yang dilarang. Banyak lagi gambar boleh. Nampak? Gambar motor, gambar kereta, gambar lesung, gambar padi. Banyak benda yang boleh. Okey Ustaz. Okey. Ni soalan seterusnya. Soalan ni menarik juga ni. Kata dia, Assalamualaikum Ustaz. Saya ada kolam ikan. Kolam memancing, dia kata. Apakah cara terbaik saya supaya hasil kutipan pertandingan memancing yang saya anjur tu halal? Dia kata. Daripada Muhammad Taisin. Taisin ke Ustaz ni? Tai Chi. Taisin kot. Gitulah. Taisin. Taisin. Macam nama Jepun. Orang Jepun ni. Itulah dia tanya. Kolam ikan tu, duit hasil kutipan tu, macam mana dia nak jadikan duit tu halal? Dia begini. Apa saja pun jual beli, janganlah salah seorangnya rugi. Islam tak benar gitu. Nah, contohnya orang jual buah. Durian, boleh durian. Tak boleh belah sini, belah di rumah. Belah di rumah duriannya beli RM200. RM200, 2 biji, 100 biji. Balik belah tak masuk. Dalam Islam, tuan durian kena ganti. Tapi sistem sekarang kita balik nasi awak. Yalah. Itu sistem komunis dia bagi. Maknanya aku je nak molek, orang lain aku peduli apa? Komunis. Islam tak lah gitu. Bila kita tak apa, tak boleh nak belah, nak balik jauh, belah jadi masang pula. Okey, boleh ganti balik jika berlaku kerugian. Tak mau kerugian. Jadi orang datang mancing bayar 40. Lepas tu seekor pun tak boleh. Hilang RM40. Mari pula seorang, itu baru seorang. Itu baru satu joran. Kalau 2 joran 80. Bayang 80 ikan seekor pun tak naik. Kena molek ikan tengah tidur. Di kabur ikan tidur. Ada orang mari tidur ikan. Ngai tak boleh. Jadi dalam Islam bukan sistem lagu tu. Merugikan orang sebelah pihak. Ataupun dia ni ngai saja boleh 4 ekor. Bayarnya RM8. 4 ekor. Siakap tu. Seekor tu yang 12 kilo bayang RM260 seekor. 4 ekor RM1,000. Bayarnya RM8. Lepas tu boleh tak? Tak boleh. Rugi tuan kolam. Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Merugikan orang tak boleh. Nampak? Tak boleh. Sebab tu dia jualan. Dia ada akta dia. Tak boleh tipu orang dan sebagainya. Jadi kita boleh buat sewa kolam dengan menjual harga ikan yang didapati harga yang murah. Nampak? Siapa beli ikan siakap putih kalau beli di pasar, contoh RM30 sekilo. Siapa mengair di sini, bayarannya hanya RM20 sekilo. Dibenarkan syarak.
Oh gitu. Jadi fahamlah semua kaki-kaki orang pancing. yang mengain bukan dia nak jual niaga ikan sangat. Yang tukang pancing itu hobi saja. Apa dia Ustaz? Nak habiskan masa hobi. Duduk di rumah kena belajar. Jadi letak je orang di kolam-kolam ikan. Nampak? Orang yang duduk kolam-kolam ikan tu biasanya bini dia banyak mulut. Siapa yang kaki pancing sini? Dia gitu. Semua tak ngaku lah. Dan orang yang suka habiskan masa di kolam ikan, di padang pusat, tempat kelab catur, kelab goh, biasanya isteri dia mulut banyak. Gitu. Kalau isteri dia pandai, mulutnya manis dan sebagainya, tidak ada suami yang keluar rumah. Gitu. Mu kahwin tak hari itu? Alhamdulillah kahwin. Tahun berapa kahwin? 2010. 2010. Mu minat main apa? Sokang? Suka saya minat main bola Ustaz. Ada tak main bola malam pengantin? Tak ada. Tak ada. Learning? Ada kita main bola? Ada. Pasal dia tak macam pengantin dah. Yelah. Dah 6 tahun Ustaz Dia buat lebih kurang kat kita, pakai baju pun 3 hari tak basuh. Nampak? Jadi kita baik kita main bola. Mulut pula bunyi. Tu yang beli je orang duduk kat kolam. Ustaz pandai teka bini saya. Okey. Ini ada soalan seterusnya, mungkin sebab berkait dengan kolam tadi Ustaz. Dia kata dia gaduh dengan isteri dia. Jadi saya ingat saya nak ceraikan isteri saya. Dia dah tulis semua mesej, tapi dia tak hantar. Dia dah tulis dalam WhatsApp dia nak ceraikan apa benda semua, tapi dia tak hantar. Mungkin kredit habis ke? Dia sampai situ dia dah tulis tak hantar. Apa hukumnya Ustaz? Dah jatuh ke belum? Baik, dia ni nak bergaduh dengan bini, nak cerai bini. Dia tulis dalam WhatsApp, cuma belum send. Belum send. Belum send. Saya nak ceraikan awak, wahai isteri yang sangat kusayangi. Jadi belum send. Soalan dia apa hukumnya? Adakah dah jatuh ke ataupun belum? Handset apa? Dia dah berniat nak ceraikan, dah tulis, tapi nak hantar tu tak tambati. Mati kat situ. Belum. Handset tak jatuh. Handset tak jatuh. Handset memang tak jatuh, dia pegang. Geram pula aku Ustaz saya. Dah mudah kena ke orang tak, mau aku kena ke mula. Ingat tak gerang tengok mula dalam TV. Dia ni duk kena korang, nanti jumpa aku siap kata. Baik, soalan dia, untuk orang ramai dapat manfaat, yang bertanya paling banyak dapat pahala. Dari bukan orang yang jawab, pahala banyak. Tukang tanya, tukang bertanya, dia dah asbab orang dapat ilmu. Betul Ustaz. Betul. Sebab kadang-kadang kita nak tanya soalan macam bodoh gitu. Lepas tu syaitan kata jangan tanya, nanti orang kata mu bodoh. Ada tak gitu tak? Jadi kita pun tak tanya. Lepas tu kita pun bodoh apa bila-bila. Baik. Soalan dia kalau ditulis dalam surat nak cerai dia isteri dia, jatuh atau tidak? Dengar baik-baik. Saya nak bagi sikit 10 minit ambil masa. Kerana benda ni banyak berlaku dalam masyarakat. Betul. Dia nak cerai ni dua lapas. Pertama lapas cerai, kedua lapas talak. Kalau kata saya nak cerai, tidak akan jatuh talak sampai kiamat. Yang jatuh gini, saya telah ceraikan awak, jatuh. Awak sekarang sedang diceraikan, jatuh. Faham? Saya sedang mentalak awak sekarang, jatuh. Awak sudah tertalak, jatuh juga. Kalau saya akan cerai, tak jatuh. Awak akan saya cerai, tak jatuh. Saya akan ceraikan awak, tidak jatuh. Awak akan kena cerai, tidak jatuh. Perkahwinan adalah ikatan yang sangat kuat, menggunakan satu wali, dua saksi. Nak cabut ikatan perkahwinan mesti dengan lapas yang kuat juga. Kalau akan cerai, tidak jatuh. Akan maknanya dia akan datang. Coming soon. Okey. Bila tak tahu. Saya akan cerai awak. Jangan ingat saya tak berani. Saya akan cerai. Tak jatuh. Saya awak cerai. Tak jatuh kau. Terbalik masuk lagi. Saya awak cerai. Tak jatuh. Cerai awak saya. Tak jatuh kau. Akan awak cerai saya. Tu jatuh gila. Nampak tak? Cerai. Tak jatuh. Saya cerai. Tak jatuh kau. Dia panggil rima gila, mengamuk. Nampak tak? Jadi kena faham baik-baik. Saya telah ceraikan awak. Faham lagi? Baru jatuh. Isteri ada di rumah, kita kata di depan, tak ada isteri. Saya telah ceraikan awak. Tak jatuh.
Pasal isteri dia tidak ada di depan. Awak ialah ganti nama untuk orang yang duduk di hadapan kita. Oh. Isteri di rumah, saya telah cerai isteri saya 1 talak. Baru jatuh isteri di rumah. Walaupun isteri tak ada depan mata. Tapi dia sebut, saya telah cerai isteri saya dengan 1 talak. Isteri awak 1 saja yang di rumah. Oh, okey. Dalam drama, depan dia tu pelakon perempuan. Konon dalam drama bini dia. Dia kata saya telah ceraikan awak. Tak jatuh kau. Yang di rumah tak jatuh yang betul, yang depan tak jatuh. Yang di rumah tak jatuh pasal awak tak kena orang di rumah. Yang di depan tak jatuh pasal dia tu bukan bini kita. Bini orang mana sah cerai. Oh yalah. Tak boleh cerita bini orang kan. Ni dia hukum. Bro, hujung minggu ni kalau tak bayar hutang saya cerai bini awak. Nampak? Hero kata, jangan gitu Ustaz, tolong saya, dua-dua bodoh. Nampak? Mana boleh cerai bini orang? Contoh. Jadi walaupun dia tulis tadi sen tak sen pun tak jatuh. Dia sen dah tak jatuh lagi. Nampak tak? Saya akan cerai awak, ting sen tak jatuh. Awak akan kena cerai, jangan belagak sangat, tak jatuh juga. Akan kena, tak jatuh. Jadi hukumnya tak jatuh. Dan laki-laki pun derah nak cerai bini, balas sikit nak cerai, jangan lagu tu. Ada dia ada keluarga, ada apa dan sebagainya. Dia cerai bini ni bila bini hari-hari duk minta sangat. Hari-hari cerailah saya, cerailah saya, cerailah saya. Tak cakap dia lain tau. Cerailah saya, cerailah saya, cerailah saya. Macam orang gila. Tu barulah kita cerai. Sebab kalau kita tak cerai juga, dia akan masuk tanya orang hutan. Dia lagu tu. Ni kalau bergaduh jangan cerai bini. Faham? Ni lah, jangan buat gaduh lagu tu. Dah Ustaz? Pernah balas tak? Pernah Ustaz? Biasa-biasa. Biasa Ustaz, rumah tangga. Betul tak? Saya balas dengan bini saya Ustaz. Ni cerita bini saya lah. Betul tak? Saya kalau saya balas, saya akan keluar rumah Ustaz. Betul tak? Saya tak boleh duduk rumah. Betul tak? Saya ni jenis Ustaz, dulu saya wrestler Ustaz. Ya tau. Ya. Saya jenis ganas Ustaz. Tapi bila saya gaduh dah benda macam ikan kering gini. Kalau katang macam aku baru ganah. Katang macam ni? Tengok ada ni macam beg pipong. Macam beg pipong lah ada. Wrestler. Ya tau. Ya Ustaz. Saya kalau keluar rumah keluar rumah. Saya kalau gaduh bila rasa macam tak boleh tahan, saya ambil kunci kereta, saya keluar. Tu yang terbaik. Nanti petang sikit baru saya balik. Tu yang terbaik. Saya khabar ke suami-suami gitulah. Kalau kita bergaduh, jangan duduk dalam rumah. Nanti jadi teruk. Siapa teruk? Bini teruk. Sebab perempuan kita kata nasihat dia lawan. Pula dia pula melawan. Berdosa. Tulis dosa. Lalah kita kata pun dia lawan juga. Jangan buat macam ni, tak elok. Saya semua tak betul. Tengok. Tulis 1 dosa melawan suami. Awak ni saya kata betul-betul, awak kata macam tu pula. Habis abang yang boleh cakap. Saya tak boleh cakap. Saya tak ada mulut. 2 dosa. Betul. Awak ni dah berkasar dengan saya, tak dengar ke ustaz mengajar dalam TV tu? Kan berkasar dengan suami, deraka namanya. Abang seorang je baik, saya semua tak baik. 3 dosa. Betul. Mesti dia orang pun pernah cakap kan dialog tu. Sama ni. Kita kata apa? Apalah awak ni masuk neraka suami. Saya syurga neraka awak, jangan lawang saya. Yang keempat, dia jawab abang seorang masuk syurga. Jawab lagi Ustaz. Kita bersih telinga. Betul. Awak tak takut ke neraka cara ni? Tak. Saya tak takut apa. Tengok. Nanti takut jadi murtad. Nampak? Boleh keluar agama bila dah tak takut ke neraka. Nampak? Jadi kita ambil tindakan start motor. Lari. Bukan takut ke dia, nak selamatkan dia. Betul tak? Betul. Pasal dia terus menyerang. Kita ambil motor nak lari, dia kejar. Kejar pula. Kejar baik, nak pergi mana? Kalah. Kita tak malah layan aku lari. Lari. Ejek pula. Sorok. Kalah. Dah puas hati atas WhatsApp pula. Kalah. Macam ni. Hebat, jangan main apa-apa. Budak kena lagi gitu. Jadi hati-hatilah bila bergaduh. Contoh. Jaga perkataan Ustaz. Dia jangan main. Tapi gitulah.
dia tetap akan buat salah juga, kita beri maaf lah. Kalau tak maaf, balik awal dia, go to hell. Duduk dalam api boh. Maafkanlah selalu bini kita. Oh, hati-hati boh. Orang boh. Ini soalan seterusnya, soalan dia pendek Ustaz. Saya segan nak baca. Ustaz baca sendiri Ustaz. Bacalah. Saya tak bawa spek. Oh ya ke? Okey, saya baca Ustaz Cara-cara mengatasi nafsu syahwat. Lepok. Soalan sendiri pun malu nak baca. Dia gitu. Bukan saya Ustaz. Bahaya korang ni, aku kena ni. Okey. Dia nafsu ni dengan syahwat, dengan amarah, dengan hawa. Kita kena kenal. Saya pun sebenarnya tak tahu sebut nafsu syahwat, nafsu apa, syahwat apa. Dia gitu. Dia nafsu. Nun fa sin. Nafsun. Kita sebut nafsu. Diri kita. Nafsu adalah diri kita. Di mana duduknya? Itu soalan kedua. Duduknya bila kita tunjuk dengan jari, tak kena. Itulah nafsu. Kalau kena, dia panggil jasmani. Tunjuk sini, kena lutut, jismani. Ini tubuh. Tunjuk sini, kena siku, itu jismani. Nafsu itulah roh kita. Roh itu ruhani. Tunjuk sini, kena tubuh, dahi namanya. Tunjuk sini, kena leher. Mana nafsu? Nafsu ni, tadi masa duduk rumah, ada tak ingat? Nak mari ke stage ni, mari, ingat tak? Ingat. Di mana datang ingatan tu? Daripada mana? Lutut, ketiak, leher, salah belaka. Betih, salah. Dalam. Yang satu tempat kita tak boleh nak tunjuk dengan tepat. Betul tak? Betul. Itu nafsu. Oh, mana pak tu lah? Tu nafsu. Dia yang minta nak makan, ke berasa kat buku lali. Itu dalam hati okey. Dah order sangat budak ni. Dia gitu. Dalaman tu nak makan, nak minum. Jadi bila kita nak, ada kalanya itu nafsu, silakan. Faham lagi? Tapi jangan hawa nafsu. Apa beza dia pula hawa nafsu? Beza dia, kalau kita rasa dahaga, rasa lapar tengah hari, lepas kerja, nak makan, nak makan nasi, itu nafsu, tidak salah. Nak minum air, teh openg satu, straw letak dalam, air batu letak luar, contoh. Ataupun jenis air panas, teh tarik satu, roti canai dua, teh tarik buing, duduk bawah, contoh. Gila keling tu nampak. Nampak tak? Contoh, baik. Itu nafsu, tidak salah. Tidak ada seorang ulama kata salah. Mengantuk, nak tidur, itu nafsu. Betul, boleh. Faham lagi? Yang salah melampau batas, itu hawa. Nampak? Nak minum air, nak banyak, beriak kelas besar ni. Ni hawa nafsu. Kalau tidur, nak tidur terus sampai pukul 12, esok tak kerja. Hawa nafsu. Tidur, hilangkan pengantuk, nafsu. Pokoknya molek, harus ada hak masing-masing. Makan kerana lapar tengah hari, 1 pinggan, nafsu. 3 pinggan, tambah sup 2, cah kuih tiaw 3. Itu hawa nafsu. Bagi minumlah air tipson ni. Air ni kalau dahaga pergi kedai minum, itu nafsu, tidak salah. Ni gelas besar ni, boleh mandi junub air. Faham? Itu hawa nafsu. Maka Allah larang. Ada beza tak situ? Beza Ustaz. Tak apa, reti tu. Jadi syahwat berkaitan dengan keinginan yang dinafsukan, dibangsakan kepada seks. Dipanggil syahwat. Orang tak mari minum syahwat. Nampak kuat syahwatmu, minum air. Nampak tak? Nafsu dipecahkan lagi yang bangsakan kepada seks, iaitu kehidupan, keseronokan suami isteri, dipanggil syahwat. Jadi tadi soalan dia kata macam mana dia nak kontrol nafsu syahwat. Kontrol syahwat, tengok dari mana datang sebab syahwat itu. Di situ kita kontrol. Nampak? Kalau ada perempuan lalu comel, macam cara breaknya lain. Macam naik motor dengan naik kereta, sama tak break? Lain. Tengok keadaan dia ni. Jadi kalau ini syahwat mu, sebab mu suka tengok perempuan-perempuan comel-comel,
Maka kullil mu'minin yaghudduna min absarihim. Kalau jenis mata suka tengok benda-benda yang seksi-seksi ni, maka memerintahkanlah laki-laki begini, Allah kata, supaya mereka jaga pandangan. Tu dia punya petua. Lagu tu. Nak syahwat sangat, syahwat dengan yang halal. Kahwin. Yang halal. Tak mesti persetubuhan. Bila kita kahwin, isteri kita, suami kita, dia ada 4 nikmat selain daripada itu. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat menyentuh. Nampak tak? Nampak. Yang keempat baru seks. Kita hanya seks saja, itu silap kita. Nikmat melihat. Dulu seorang bujang bangun tidur tengok cicak. Nampak? Leni bangun tidur tengok muka bini kita. Nampak? Nikmat melihat. Dulu tak dengar, malam-malam dengar katak. Leni dengar suara bini. Abang ni letak token dalam kasut, letak merata-rata. Apalah abang ni? Bongok punya abang. Apa dengar suara? Nikmat tak? Nikmat walaupun belebek. Faham? Dulu bangun tidur bujang, tangan tak tidur bujang. Musing ni bang abang jamuk. Obat jamuk, merah sangat. Leni dalam gelap tak dengar suara, tangan kena bini. Nikmat tak? Kita pun jalan. Di jalan. Nampak tak? Tu dah. Jadi seronok. Faham lagi? Faham tak? Kalau ramai lagi seronok. Dah dia gitu. Untunglah dia tu. Ada bukan pakai selipas lah, pakai sebelah pun. Jadi kaki-kaki lah. Alright. Okey Ustaz, ni ada lagi soalan. Katanya, sebagai contoh, orang selalu mengatakan saya sombong, tapi sebenarnya kita ni malu nak bertegur. Bagaimana cara untuk elakkan daripada kita ni dipanggil sombong? Baik. Orang panggil sombong pasal kita tak tegur orang. Sebab tu kita salah. Dia hidup kita ni, dulu kita tengok hidup di kampung. Di kampung ni nak tegur menegur, tolong menolong, betul tak? Tapi benda ni makin berkurangan bila duduk di bandar. Setuju tak? Di kampung bukan orang rumah sebelah, kampung lain. Kita boleh kenal belaka kampung lain. Bila duduk di bandar, kita buang, nampak, akhlak-akhlak mulia ni. Siapa jiran kita beranak pun kita tak pergi. Jiran beranak tak pergi juga, laki dia pula beranak, kita tak pergi juga. Maknanya tak adanya. Kita nak jaga hak-hak jiran. Jumpa orang, aku tak ada peduli siapa-siapa, aku nak straight je. Ini salah. Kita sudah mementingkan keduniaan semata-mata. Dah apa salah kalau kita senyum dengan orang? Muka kita bukan lawa sangat. Bila kita senyum, lawa sikit. Ni muka huduh dah. Tak senyum pula, macam kera jadi muka. Orang yang muka dia comel, contoh, paling handsome dalam Selangor, contoh. Ustaz tak lah. Tunjuk macam ni. Tak lah, saya bukan. Mana contoh, kita orang yang handsome sekali dalam Selangor, tapi muka kita masam, tak lawa kau. Orang yang muka dia tak ada orang kata handsome, tapi dia selalu senyum, orang akan suka pada dia. Nampak tak? Jadi ajar latih. Jangan salah orang. Orang kata sombongnya orang ni, tak tegur orang. Memang orang akan kata. Jangan bagi jadi isu kita. Faham? Kita ni umat yang terbaik. Nampak? Kuntum khaira ummatin. Kamu umat terbaik, bukan umat terbalik. Umat terbaik. Jadi hidupkan balik benda yang di kampung. Tegur orang, tak salah. Kalau orang bagi angkat tangan, orang bagi laluan, kita nak masuk lift, orang tu bagi kita lalu. Terima kasih. Benda-benda ni makin berkurangan. Pasal apa? Tadi benih-benih kesombongan, pentingkan diri, masih semakin menebar di dalam diri kita. Tak ada rugi apa. Sebab kalau betul-betul kita sombong, orang kata kita sombong, tak kata pun, Allah sudah tulis kita orang yang sombong. Tapi kalau kita buat baik, orang tak suka lagu mana pun, orang ini balasannya baik. Nampak? Tak ada lebih apa-apa. Jangan act dengan orang. Tinggi mana pun, orang yang hebat betul, bila dia tinggi, dia duduk rendah. Tu orang hebat. Ni kita bukan awak, baru popular sikit je. Jalan cik. Dok, saya jalan dulu. Bukan awak. Awak tak popular. Dia kata yang popular. Dah. Perasan dia ni. Nampak perasan lebih.
Dah, janganlah begitu. Rugi. Betul Ustaz. Bila kita duduk tinggi, kita ambil peluang. Macam awak dah masuk TV malam apa, jumpa orang suka dengan orang akan lebih sayang, lebih apa. Itu je kelebihan dia. Betul. Bila orang dah benci kau, dah betul lah formula. Bila orang benci, mu sakit dengan jalan, tak ada orang nak akam. Contoh, Allah lagi tunggu nak katok kita. Nak satu cara saja kalau kita nak action lebih, kita nak sombong lebih. Boleh, ada ilmu boleh. Dalam Quran ada sebut satu cara. Siapa nak sombong, nak action, nak angkuh, boleh. Satu syarat Allah minta, iaitu dia bila berjalan menuju ke bukit, bukit akan terbelah. Dia straight ke gunung, gunung terbelah dua. Orang berkuning baru boleh sombong. Wah, macam mana nak jadi lagu tu Ustaz? Dah. Tak boleh ke? Tak boleh, tak usah sombong. Faham lagi? Dia gitu. Kena faham baik-baik. Bukan kata tak boleh. Kalau ada mujizat macam tu barulah boleh nak sombong. Baru sombong. Tu pun orang tak sombong. Jangan sombong-sombong semua Faham? Okey bang? Okey? Sebab sombong, saya angkat tangan tak nak angkat tangan Ustaz sombong Ustaz. Baru nak angkat. Dia orang ada sombong. Okey Ustaz, ni ada soalan seterusnya. Di Selangor katanya banyak masalah sosial seperti kecurian, logo dan lain-lain. Boleh ke kita minta hukum hudud dibuat Ustaz? Dia begini, macam kita tadilah, masuk rumah orang kena ikut peraturan tuan rumah, masuk di pejabat kena ikut pejabat. Kita tahu banyak pejabat, ada jabatan pendidikan, ada jabatan haiwan, ada jabatan pertanian. Contoh orang tu pangkat dia paling tinggi dalam jabatan apa dia? Ketua jabatan apa? Pengarah. Pengarah. Okey. Dia dalam jabatan pertanian, dia tinggi sekali pengarah. Maka dia dalam jabatan itu paling tinggi. Tinggi dia bila dia jabatan pengarah jabatan pertanian tadi, dia masuk ke jabatan pendidikan, dia kena ikut peraturan di jabatan pendidikan. Betul tak? Sebab bukan jabatan dia lagi. Jadi kita masuk kereta orang, kita kena ikut peraturan. Walaupun kita ada kereta Bentley contohnya. Dia kereta wajar. Tapi kita kena ikut pasal dia tuan punya. Kalau kita tak ikut, kita tumpang kereta dia. Atas dasar kita kaya, kita hebat, ada pangkat. Tapi hari itu nak tumpang wajar dia, kita buat ikut peraturan kita. Tak boleh. Kaki dia letak tak ada sebab. Naik kereta orang. Nampak? Hero bawa wajar, saya tumpang. Saya orang kaya. Nampak? Tapi kereta saya kena tarik. Okey. Lupa bayar. Lupa bayar. Tahan Hero berhenti. Saya masuk. Boleh Ustaz. Saya letak kaki kiri atas dashboard. Mana Ustaz, jangan kotor-kotor. Kasut saya beli, bukan Hero beli. Saya beli ikut suka saya. Awak dah merah dah muka. Ya. Tuang kereta, kaki kanan saya letak atas tekor. Saya drive Ustaz. Faham tak? Lah buka pintu terajam kita. Maka begitulah dengan bumi ini. Siapa yang punya? Kita jangan lupa tu. Siapa punya? Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nyawa kita siapa punya? Bukan nenek kita bagi nyawa kita. Muka kita siapa buat? Allah. Itu dah tengok dalam sujud sajadah. Allah yang membentuk muka kita. Bukan mak kita buat muka kita. Nyawa ni Allah bagi pinjam. Maka tilka hududullah. Dalam Quran telah dijelaskan segala hukum. Ini hudud Allah punya. Bukan ulama punya, bukan ustaz punya, bukan mana-mana jemaah, bukan. Allah yang punya. Bila Allah yang punya, berusahalah kamu untuk menegakkan apa yang Allah punya ini. Nampak? Itulah yang terbaik. Sebab kita akan ditanya. Bukan kata Malaysia, no, Presiden, Barack Obama, hospital. Amerika, dia akan ditanya di akhirat kenapa tidak melaksanakan hudud di Amerika. Tak boleh jawab. Bukan dia saja, George Washington, Gerald Ford, Nixon, Abraham Lincoln, semua akan ditanya. Tak boleh jawab, dia heret masuk dalam neraka. No, Presiden Rusia Putin botol susu akan ditanya pada hari kiamat kenapa tidak memotong tangan pencuri. Dia tak boleh jawab, dia akan diheret ke dalam api neraka. Nampak? Habis dengan Presiden Poland, Perancis, Itali, Bulgaria, Czechoslovakia, Yugoslavia, Albania. Habis akan kena tanya di akhirat nanti. Tak boleh jawab, go to hell.
Sungguh. Sebab semua dia punya. Betul Ustaz. Kita terlupa bila kita bernafas, kita terlupa nikmat boleh bernafas. Nah, seronok. Kita pergi hospital baru tengok susahnya nak bernafas. Kena beli alat tu, kena masuk alat ni. Betul tak? Dan kan kita berpuluh ribu kali tarik nafas, tarik keluar nafas, tidak syukur pada Allah kerana kita tak sedar satu nikmat yang kita kecapi, boleh bernafas dengan begitu senang. Kira balik lagi, ambil air berpenuh dalam baldi, selang pada dalam 5 minit. Rekod dunia perempuan 4 minit setengah. Okey. Kira buat 5 minit. Takut biru Ustaz muka ni kan? Jawab, saya siap lah ke? Kain kapang saya siap. Saya siap lah ke tu. Nampak tak? Kalau mu rasa 2 minit je, biru dah. Faham tak? 2 minit setengah naik oren. Nampak tak? Berat muka mu. Nah, dia gitu. Bila kita selang lama, masing-masing balik rumah selang lama, sampai dah macam nak lemah dah, masa tu kita fikir, seronoknya boleh duduk tak dalam air, boleh bernafas lega. Kita pun angkat kepala, leganya. Itulah kelegaan sepanjang tahun kita sehari-hari kita duduk bermain, yang kita lupa boleh bernafas dengan lega. Allah bagi. Tapi dia suruh buat hukum dia, kita bagi macam-macam alasan lah, begitulah begini. Pasal apa? Pasal kita rasa bumi ini ana yang punya. Nah, jadi kita lupa tu yang jadi kita pening. Kita kata budak-budak rempit mabuk pi kuda. Kita mabuk tai kuda tu. Nampak tak? Jadi benda dalam lagu ni dah sabalah dah. Siapa saja kita pakat tolong menolong alal birri wat taqwa supaya benda ini terjadi. InsyaAllah. Baik, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Kita ada masa berapa minit lagi? Jauh meja. Ustaz. Tapi emas celuk Ustaz, bukan emas betul. Ini mahal ni. Tak ada. Ni. Tak ada. Saya tahu, tengoklah dalam internet. Tak, saya pergi semayang dekat masjid, ada orang tertinggal saya ambil. Dah. Ni dah ada 20,000 lebih. Allah Ustaz. Satu van. Satu van lah. Okey. Ustaz ni soalan dia. Soalan ni simple, tapi memang sekarang kat internet memang tengah jadi ya. Baik. Kalau saya kongsi dekat Facebook tentang solat, adakah saya ni dianggap riak Ustaz? Kadang-kadang ada orang adik macam, bawa balik kerja, penatnya drive Mercedes depan tu, gambar. Dia sebenarnya nak tunjuk dia naik kereta Mercedes. Macam juga semayang. Kadang-kadang dia ambil gambar sejadah, tapi dia tak semayang pun. Baik. Baik, yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesuatu amalan itu dengan niat. Orang yang buat tu dia lebih tahu sebenarnya, kerana dia tuan rumah. Apakah maksud dia sebenar menunjuk-nunjuk, atau kerana nak menarik orang lain supaya suka pada benda-benda kebaikan. Jadi kata ulama, kalau dia bertujuan untuk menarik orang lain biar gemar pada perkara yang baik, ditunjuk gambar masjid, dia ambil gambar sejadah, dia ambil gambar tasbih, alhamdulillah perbuatan itu dapat pahala. Yang tak boleh bila dia niat dalam hati dia untuk dapat kepujian daripada orang ramai. Contohnya dia nak beritahu pada orang dia solat tahajud kuat. Nampak? Dia tulis setiap pagi status. Nampak? Alhamdulillah semalam dapat buat 40 rakaat tahajud. Kalau kerana Allah tak ada riak, alhamdulillah. Tapi kalau ada riak dalam hatinya, haba'an mansura, jadilah debu yang berterbangan. Jadi bila lagu ni kita tak tahu adakah dia riak ataupun kerana memang nak berdakwah, maka kita sangka baik sudah. Jangan duk marah-marah. Jangan marah orang lah. Jadi kita kata riak lah apa dah, tak payah. Sebab kalau orang kata riak pun belum tentu dia riak. Dia tulis belakang di jubah dia, Persatuan Orang Riak Taling Jaya. Belum tentu dia. Belum tentu riak. Belum tentu. Sebab ar-riya mahaluhu bi qalbi. Riak ini dalam hati. Allah saja nampak dalam hati tuan dia. Jadi harap-harap dia bukan riak. Dia lagu tu. Aduh, persatuan tu siapa pengerusi saya nak masuk? Persatuan Orang Riak Taling Jaya. Rasanya macam dah cukup masa Ustaz. 2 minit lagi. Ada 2 minit lagi. Ada sempat lagi soalan lagi. Baca 2 saja sudah. 2 lagi. Okey. Ini kita baca lagi soalan. Katanya, salam Ustaz, bolehkah saya masuk ke gereja untuk meraihkan perkahwinan kawan saya dalam gereja katanya. Baik. Kita duduk dalam dunia ni, kita akan pergi banyak tempat. Allah tak kata jangan kamu keluar rumah, duduk di situ saja sampai mati. Tak.
Allah kata siru bil ardi, melanconglah kamu, berjalanlah kamu di seluruh muka bumi. Nah, paling jauh pergi mana? Saya Ustaz, Jakarta je. Oh, jauh dah. South Africa Jauh. dulu pergi Ustaz, South Africa. South Africa. Cape Town. Cape Town. Jangan jauh dah tu. Tapi ada kelebihan tak bila kita pergi dengan tak pergi? Ada Ustaz. Kita boleh tengok Budaya orang. budaya orang, besarnya nikmat Allah. Nah, ciptaan Allah hebat. Baru kita tak rasa kita lah paling hebat. Nah, kita banyak berjalan, baru kita rasa orang lain lebih hebat. Jangan rasa kehebatan diri menyebabkan kita tidak maju. Nampak? Macam kita kan. Nah, banyak duduk dalam Malaysia je. Oh, hebat Malaysia, hebat Malaysia. Dia lagu tu. Padahal kalau kita beli Atlas tu, kita nak cari Malaysia tak jumpa. Lindung paku kecil. Aduh, dia gitu. Nah, jadi kita banyak pergi keluar, baru rasa Allah ni memang hebat. Nah, jadi dia ni soalan tadi mana? Nak masuk gereja, nak masuk mana-mana pun pergi. Dia masuk tadi, mu buat benda salah lain, mu pergi saja lain. Ini nak tengok kawan kahwin. Kedai nombor Toto boleh masuk pasal cari kawan. Oh, sangka baik Ustaz. Dia masuk cari kawan. Dia ingat dia masuk kedai, dia bukan nak ambil Toto. Dia cari kawan dia bekerja di situ. Dia masuk dalam sebab nak khabar abang dia accident. Faham tak lagi? Jadi boleh tak masuk? Boleh? Boleh. Jadi tengok, kalau masuk nak ambil nombor, baru tak boleh. Betul. Jadi tengok hukum. Dia masuk gereja, adakah kerana dia nak sembahyang di gereja? Tak. Kawan dia berkahwin. Jadi dia masuk, pergi tengok. Hukumnya harus. Tak ada ulama kata haram. Indahnya Islam bila kita faham. Nah, dia gitu. Ni kita hak Islam dikahwin dalam gereja. Tak betul. Betul. Nah, orang Hindu mari kahwin dalam masjid. Tidak betul. Nah, marah dia orang Hindu, dia kahwin dalam masjid. Jadi campur hak agama. Tapi kalau orang Hindu mari ke masjid, pasal kawan rapat dia ada kahwin di dalam masjid, hukumnya boleh. Okey. Dia tengok tempat apa benda yang mu nak buat. Masuk dalam bar boleh. Masuk dalam bar, ada ngarok apa sana. Dia tu imam, boleh masuk. Kerja dia anjing. Nampak tak? Anjing. Duk kerja dia ni apa German Shepherd tinggi ni. Terlepas kau kerja imam tu bila naik lawak. Tu imam gemuk sikit, tak boleh panjang. Jadi lari-lari ada bar. Faham tak? Ada tempat orang minum arak. Dia masuk dalam tu. Boleh. Selamat daripada anjing Ustaz. Dia nak melamatkan diri, tak ada masalah. Hukumnya boleh. Apa saja pun tengok niat. Apa tujuan? Pernah tak masuk? Saya pernah masuk Ustaz. Saya pun tak pernah tertanya. Masuk apa tu? Saya masuk ke gereja, kawan saya kahwin. Saya pernah masuk. Tapi macam pelik bila kita masuk kan. Ya, betul dah. Tapi saya masuk lah. Tak salah. Makan semua di situ. Lain kali tanya dulu baru masuk. Tu Ustaz. Masuk tak kenal Ustaz lagi. Dah lah. Tak lain. Takkan aku seorang. Bukan aku seorang kerti. Orang lain nak tanya. Berat nanang ni. Okey Ustaz. Macam mana kita ni? Ada lagi soalan? Soalan terakhir. Okey. Panas dah tu. Okey, soalan terakhir. Assalamualaikum. Soalan daripada Amirul PJ katanya. Saya nak bertanya, hukum makan daging korban yang tidak disembelih, apakah hukumnya? Makan daging korban yang tidak disembelih. Macam mana itu? Ya, macam lembu soalan ni. Hukum makan daging korban yang tidak sembelih, apa hukumnya? Macam mana korban kalau tak sembelih? Lembu kena langgar aku. Kena sembelih juga. Tu lembu terkorban. Terkorban tak betul, soalan lain. Okey, soalan lain lah. Soalan masuk dia pun korban tapi tak sembelih. Mana boleh makan lembu hidup? Lembu hidup boleh goreng. Sakit layar. Okey. Soalan terakhir, best sikit. Okey, ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izinkan saya nak bertanya, apakah hukum memasang pendakap gigi? Besi gigi tu Ustaz. Okey. Daripada gigi dia terjongkit macam oning tu. Dia nak kasih cantik Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Alright. Dipanggil benda tu braces ke apa? Apa kalau bahasa Inggeris braces tak? Braces. Baik. Hukum memakai pendakap gigi, brace. Sekarang ini memang popular pakai brace orang yang tak ada masalah. Dia mula di Jepun.
Di Jepun brace sudah jadi macam satu trend. Orang yang tak ada masalah dia pakai, tapi sebagai zinah, sebagai perhiasan. Baik, apakah hukumnya orang yang biasanya orang pakai gigi, pakai brace ni, pendekat gigi? Tahu tak benda tujuan ni? Tujuan dia untuk kita betulkan gigi ni. Gigi tak betul. Gigi jangan jarang. Gigi ke depan, tak ikut aturan dia. Maka dia tarik slow-slow. Tarik slow-slow dengan pendekat. Disangkut di belakang. 3 bulan tarik sikit, 3 bulan tarik sikit. Nanti pakai brace. Kalau tarik sekaligus hari yang sama, hilang habis gigi-gigi. Nampak, tarik sekaligus. Bubur rata kat gigi, start motor, press. Nampak tak? Dengan tulang-tulang habis tak ada. Jadi dia buat brace. Jadi masalah, orang ni ada masalah tak? Dia tak bagi tahu pula dia ada masalah. Tak lah, orang yang brace gigi ni biasanya ada masalah tak? Biasanya ada. Bila ada masalah, maka kita disuruh berubat. Nampak? Nabi kata tadawau, rawatlah diri kamu. Nampak? Wala tatadawau biharam wa fi riwayatin binajis. Jangan guna cara haram untuk berubat. Nampak? Jadi kalau kita ada masalah penyakit kulit, kita pergi beli obat gatal, tidak salah. Orang yang tulang tangan dia terlebih sampai tak boleh bengkok, dia buat pembedahan, buang balik tulang terlebih tadi, baru boleh bengkok tangan. Dulu kerah, kalau nak makan nasi kerah, pasal sini terlebih, belaga 2 tulang, dia pun pergi buang tulang, lembut tangan. Maka hukumnya harus. Nampak? Bahkan tambah lagi skru. Kaki patah, accident motor, masuk skru. Bukan skru je, skru driver terus pun. Nampak tak? Spare part. Bawah ni pelayar masuk. Contohnya, hukumnya harus. Jadi pakai brace, gigi dia tak sama, tutup dah mulut, gigi masih tidur kat luar 2-3 batang. Faham lagi? Hukumnya harus. Yang tidak harusnya, wanita-wanita yang tidak ada masalah gigi memakai brace yang letak berlian, emas dan sebagainya untuk dia senyum di khalayak ramai, menarik perhatian laki-laki ajnabi. Ni hukumnya haram. Nampak? Jadi orang pakai brace ada problem. Hukumnya dibenarkan syarak, kerana kita dianjurkan berubat. Nampak? Jepun dia pelik sikit. Kalau kita, bini kita pakai blusher, Mac pakai blusher tak? Pakai. Kat mana dia buat? BP. Kat BP. Dia beli kat Pasar Malang. Satu paket RM2. Faham tak? Dapat beru gigi se. Baik. Beru gigi. Okey. Hadiah. Pakai blusher. Merah lah bini kita. Power Mac aku merah sini. Pagi esok cabut habis, lekat di batal. Kembali black, hitam balik. Tapi orang Jepun dia masuk lab. Di Jepun masuk lab, dia buat merah pipi ni sampai mati. Macam tu haram, Ustaz? Haram. Al-mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah, jalan kekal, hukumnya haram. Tidak kekal, hukumnya harus. Nampak? Mulut mek kita, hitam mulut dia. Macam ke dodo mulut. Dia pun beli gincu kat Pasar Malang. RM3, balik 10%. Lomo-lomo merah, macam anak anjing baru beranak. Comel tak? Comel. Esok tercabut balik gincu. Lekat di selimut. Nampak tak? Maka hukumnya kekal tak? Tidak kekal. Hukumnya tidak haram. Tapi Jepun masuk lab nak buat mulut warna merah. Pilih kali terakhir merah lagu mana, berapa nombornya, dia akan jadi merah sampai mati. Masuk lab boleh buat semua. Waktu hukumnya haram. Jangan main Jepun. Pernah pergi Jepun? Saya tak pernah pergi, Ustaz. Saya pernah pakai je Jepun. Selipar. Pajak lah. Jangan. Dan nama Shiro bukan Jepun. Shiro Jepun, Ustaz. Tapi tak pernah pergi. Shiro maksudnya, Ustaz, dalam bahasa Jepun, putih maksudnya. Putih. Nama awak tahu tak mana-mana? Tahu. Muhammad Hanafi. Kelulusanku yang bermazhab Hanafi, Ustaz. Hanafimu betul ke tak mu? Saya baca dalam buku. Kalau saya nama Jepun, benda kau nak panggil? Ustaz nama Jepun Apa nak panggil? Nakata pun macam tak kena.
Ustaz, kalau nama Jepun Ustaz nama apa? Cuba bagi saya. Sinchan lah. Sinchan. Comel juga. Nampak? Dah OT Ustaz saya nak pilih nama Jepun Ustaz. Awak nama Jepun tak apa dia? Apa Ustaz nama saya? Mashiro Tarakone. Mashiro Tarakone? Tarakone. Maksudnya Tarakone tu? Takut bini. Buat, jangan bawa. Tak. Allah Rabbi. Jadi harap dengan sedikit soal jawab tadi kau memberi info ataupun maklumat yang berguna. InsyaAllah. Tak. Ada ucapan ketawa-ketawa jugalah kita kan. Tapi mungkin apa yang daripada Ustaz Zaidul cakap tadi dapat manfaatnya, walaupun cerita pasal blusher je. Tapi benda tu penting tu, kalau kita ubah kita punya rupa kita yang kekal, benda tu haram Ustaz. Sementara boleh. Sementara boleh. Jadi yang nak pakai braces tu boleh, tapi jangan nunjuk Ustaz letak diamond tu semua. Tak payahlah. Jadi lepas ni saya akan call Aceh lah. Cakap Aceh boleh pakai braces je. Dia pakai brace. Aceh tak pakai. Betul. Dia memang saja nak tunjuk orang gitu. Susah tak kadang-kadang tu makan nasi. Alright. Ustaz, ni kita ada sikit permintaan dia orang nak bergambar sekali dengan kita punya penonton-penonton ni. Boleh. Daripada kita punya pihak pengurusan kita. Jom. Boleh. Di mana tu? Kita kat sini je. Kita menghadap sini. Semua sekali ni nak ambil gambar sekali masuk dalam ceramah ni. Boleh yang belakang Alright. Kita pusing. Senyum. Ada kodak? Ada. Ada kodak. Okey Ustaz, kita dah boleh dah. Okey, terima kasih semua yang sanggup datang berpanas-panas hari ini bersama dengan Ustaz Zaidul. Semoga kita dapat manfaat sama-sama kita boleh muhasabah diri kita ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Saya ajak dan saya tidak sombong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zaidul dan juga saudara Ajak Syiro. Dah tahu dah. Baik, seterusnya dengan ini majlis sedang menjemput Yang Bersama Tuan Johari bin Anwar, Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandar Betang Jaya, dengan diiringi Encik Arifin Mahyudin untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan cenderamata kepada Al-Fadil Ustaz Zaidul. Dipersilakan.